Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya lagi, Cikgu Faruzi di channel Cikgu Detect. So, kali ini saya akan kongsi kepada anda, pernah tak anda terfikir dalam Google Meet tu boleh tak kita pecah-pecahkan kelas? Anda sebagai host ataupun sebagai guru boleh memantau ke empat-empat kelas yang anda ciptakan, nak tengok apa aktiviti yang anak murid anda buat tanpa berlaku konflik dan sebagainya, ID ataupun Meet tersebut. So, teruskan bersama saya. Terima kasih kepada pengunjung yang telah subscribe kepada channel saya. Yang baru saja singgah, jangan lupa tekan butang subscribe jika anda merasakan tutorial saya berikan dalam channel ini bermanfaat kepada anda. Okey, tanpa kita melengahkan masa, kita akan mulakan tutorial kita. Untuk permulaan, langkah pertama, tuan-tuan perlu buka Google Meet anda. Okey, seperti ini. So, type lah sama ada menggunakan ID biasa yang merupakan G Suite ataupun ID D5 anda. Sebab jika kita menggunakan ID D5 dan juga ID G Suite, kita akan dapat banyak kelebihan lah berbanding kita menggunakan ID personal gmail.com biasa. So, tekan enter. Kemudian pada paparan ini, anda perlu wujudkan satu meeting utama. Dalam kes yang saya nak tunjukkan hari ini, ada beberapa jenis untuk cipta lah. So, anda digalakkan untuk menggunakan schedule meeting supaya kita punya meeting Meet tersebut kekal lama lah berdasarkan tarikh yang kita buat. Kita juga boleh menggunakan instant meeting segera. Tapi apa yang penting adalah saya nak tuan-tuan mendapatkan contoh-contoh link seperti ini. Okay, bila tuan-tuan tengok di sini, saya dah ciptakan terlebih dahulu ada kelas Meet pautan yang utama. Ini pula 4 Meet yang lain saya ciptakan untuk setkan kumpulan-kumpulan pelajar ataupun kumpulan-kumpulan meeting tertentu. Dan kita akan gabungkan ke semua ini. Jadi tuan-tuan ambil masa untuk dapatkan link-link ini untuk kita teruskan tutorial ini. Okay? So, langkah yang kedua, apa yang perlu anda buat adalah kita perlu install. Install apa? Kita perlu install extensionnya. Ini yang menarik, yang kita namakan sebagai breakout room, ataupun dalam bahasa yang mudah kita fahami, kita nak pecahkan kumpulan-kumpulan meeting. Okay, so mari kita saksikan langkahnya. Langkah dia adalah tuan-tuan perlu pergi kepada paparan ini. Kita nak tengok, kita akan tambahkan extension yang sedia ada di sini untuk membolehkan kita breakout tersebut. So, cara dia tuan-tuan type Chrome Web Store. Okay, seperti ini, Chrome Web Store, dan kita pilih Google Chrome Web Store ini. Kemudian di sini adalah tempat di mana segala extension untuk sama ada Meet ataupun untuk Google Sheet dan sebagainya. So, kita akan cari di sinilah untuk tambah kepada aplikasi dalam Google. So, saya nak tuan-tuan type perkataan ini, Google Meet Breakout. Okay, Breakout Room. Okay, kita boleh pilih yang dua ni. So, dekat sini yang popular dalam carian ada 3 lah. Yang saya nak recommendkan tuan-tuan adalah yang yang permulaan ini. Okay, Google Meet Breakout Room by Robert Hudek. Maafkan saya lah kalau saya salah sebut nama ini. So, kita tekan saja Breakout Room ini. Kemudian kita perlu install benda ini ke dalam kita punya Meet kita ataupun dalam browser kita. Klik saja di sini. Kemudian tekan extension. Kita tunggu seketika, kemudian dia akan masuk, dia akan keluar paparan pop-up sebelah kanan ini, penjuru atas. Tuan-tuan boleh tengok, dia dah install dekat sini. So, kalau kita nak check, kita tekan yang ni, kita tengok, oh, dah ada rupanya Google Meet ni. So, bila berlaku macam ni, in case kalau tak berlaku, tuan-tuan perlu ulang balik langkah tadi lah, ataupun refresh balik page kita. Sebagai contoh, saya refresh ni. So, saya tengok kat sini. Okay, so kita boleh buka kat sini. So, bila dah ada, kita tekan extension ini, maka boom, dia akan keluar paparan seperti ini. Saya tunjuk kepada tuan-tuan, ini adalah dia punya panel kawalan dia. Okay, so saya besarkan sedikit lah untuk tutorial ini. So, mari kita berkenalan dulu. Meet ini adalah panel utama untuk mengawal dia nanti. So, ini room. Ini yang kita akan setkan room dia. So, ada course,
dia ada setting. Saya tak berniat untuk ceritakan semua, nanti mungkin agak teknikal, tetapi tuan-tuan boleh explore lah. Saya akan buka jalan pada tuan-tuan. So yang penting adalah kita nak pecahkan kumpulan, kita mesti set upkan room dia dulu. So langkah pertama adalah tuan-tuan pergi kat sini. Dekat sini nampak tak ditulis main. Main ini masuk kelas utama. So apa yang saya buat adalah saya masukkan link kelas utama. Maksudnya link kelas besar lah. Bagi contoh, dalam kelas ni ada 40 orang pelajar. So saya letak kat situ linknya. Saya paste sekali lagi ya. Patutnya link ni kena ambil seperti ini aja. Okey, sebab saya dah ready dah link ini. So ini kod linknya, kita mesti macam ni lah. Okey, ini link dia. So ini kelas utama. So kita boleh rename sebenarnya. Kita boleh katakan kelas utama. Kelas utama. Settle 1. Kemudian kita tambah lagi 4-nya. Kita ulang langkah ini untuk kelas kedua, ketiga dan keempat. So saya akan teruskan langkah ini. Kelas kedua, kumpulan 1 katalah. Kumpulan 1. Saya tambah lagi kumpulan yang kedua. Kita perlu setting setakat ini saya tengok boleh lebih daripada 5. Tuan-tuan boleh cubalah. Boleh setakat ni saya hanya cuba 3. So tuan-tuan boleh tambah lah. Saya baru cuba 4. Tuan-tuan boleh tambah sampai 5 dan sebagainya. Kita tengok berapa maksimum dia. Boleh pecahkan kumpulan inilah. Okey, saya tekan lagi kumpulan 3. Sebenarnya tutorial ini tak susah. Tak susah untuk kita gunakan atau kita set up. Dan yang terakhir, kumpulan 4. Sikit lagi. Okey. Boom. Yes, settle. So apa yang kita perlu buat adalah kita save kat sini. Dia ada butang save satu ni. So kita tekan save ini. Nanti kita balik semula kepada Meet balik. Okay, ini adalah panel kawalan. So ini room dan ini course. Course di sini mungkin tutorial lain saya akan terangkan. Saya tak nak panjangkan video ini. So kita hampir siap sebenarnya. So seterusnya apa tuan-tuan buat bila nak mulakan Meet tersebut? Sebagai contoh, tuan-tuan masuk dulu dalam Meet utama tuan-tuan. Sebagai contoh, link Meet utama saya ini. So saya masuk dulu. Okay, di sini saya letakkan paparan ini. Okay, saya masuk Meet utama. Okay, sebab Meet utama yang ini rupanya saya lupa tadi, yang ini kelas lain yang ciptakan. So saya kena buat link lain. Maafkan saya buat link lain untuk memudahkan ni fahaman tuan-tuan. Saya akan kembali kepada saya punya yang saya cipta kat sini sebenarnya link-link ni. Sebab kalau tidak nanti admin kena admit. Okay, so saya kena masuk yang ini, link tadi. Tengok tuan-tuan Okay, kita dah masuk. Ini paparan kelas utama. So tadi kita dah set up kan dalam breakout tadi. Kalau tuan-tuan tengok balik tadi, okay, saya tutup balik yang saya buka tadi. Salah account sebenarnya. Untuk tutorial ni saya tunjuk yang ni lah sebab saya set up ini link yang sebenarnya. So sama juga room tadi saya dah set upkan alamatnya. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4. So tuan-tuan tengok sekarang ni apa yang saya nak lakukan adalah kita nak munculkan kita punya kelas-kelas tersebut. So kita pergi pada paparan yang ini. Saya besarkan dulu yang ni. Kita pergi bahagian Meet di atas ni. Okay, nampak? Kemudian kita pergi bahagian start kelas kat sini. Dia ada pada asalnya default ni biasa ditulis 1. So tuan-tuan kena backup kelas berapa. Sebab kita dah setkan kepada 4 kelas. So kita pilih 4 kelas kita lah. Okay, so dah ready macam tu. Di sini ada 3 pilihan lah. So saya nak gunakan yang tengah ni, open breakout ni. Okay, yang lain ni nanti saya akan terangkan pada tutorial yang akan datang lah jika bersempatan, ataupun tuan-tuan dah boleh cubalah untuk advance, untuk eksperimen sebagainya. Cuma saya tunjukkan macam mana yang seterusnya ini. Kita klik ini open breakout, tekan, tengok dia muncul satu persatu di paparan skrin tuan-tuan. 2, 3 dan kelas yang keempat. Nampak? Ya tuan-tuan. Jadi panel ini kita boleh minimize. Kemudian ini kelas utama saya belakang, nampak dari kelas utama saya ni. So apa yang saya nak buat adalah saya pergi kepada kelas utama saya ni, saya pindahkan kepada skrin saya lah. Sedikit nasihat daripada saya, jika tuan-tuan ingin menggunakan breakout room ni,
lebih cantik tuan-tuan ada 2 monitor lah. Maksudnya satu monitor untuk kawalkan kelas utama dan satu monitor untuk tuan-tuan pantau perkembangan atau apa yang berlaku dalam aktiviti dalam kelas tersebut. Digalakkan untuk menggunakan dua monitor. Kalau satu pun tak ada masalah sebenarnya, tapi dia agak kelang kabut sekali tuan-tuan nak kawal sebagainya. Okey. So, tuan-tuan boleh tengok sekarang ini di paparan skrin yang breakout nanti. Ini adalah menu-menu dia. Bermaksud pelajar masuk saja di sini, tuan-tuan boleh mengawal dia. Nampak ada betul speaker. Bila contohnya tuan-tuan nak pantau peringkat permulaan, tuan-tuan digalakkan untuk tutup dulu speaker ni, sebab nanti dia akan dengar 4 kumpulan bercakap serentak. So, kalau saya switch kepada kelas utama ini, okey, katakanlah saya ini kelas utama tadi. Sebagai contoh, saya memberi arahan. Sekarang ni saya tak ada pelajar lah untuk dicuba, saya tak tunjuk yang itu. So katakanlah okey, sekarang kalau tuan-tuan boleh tengok kat atas ini ditulis penjuru atas sebelah kanan ni kelas utama. So kita takkan tertukar lah pada tab ini sebab kita dah set kat tadi kan. So katakanlah dia minta pelajar pergi ke kelas masing-masing. Maksudnya pelajar itu akan buka link meet tersebut, link meet kelas masing-masing. Sorry, bukan kelas, kumpulan masing-masing. Kumpulan satu pastikan kumpulan yang betul lah pelajar masuk. Tetapi kita galakkan pelajar untuk tinggalkan kelas utama. Maksudnya terus keluar. Tapi kalau tuan-tuan, kita tak galakkan tuan-tuan keluar lah, supaya tuan-tuan hanya mengawal panel ini. Sebenarnya kalau tuan-tuan nak keluar boleh. Kita just tekan leave call ini. Kita jangan end call. Bila kita tutup, automatik kesemuanya akan tertutup. So warning kepada saya, better tuan-tuan jangan keluar. Tetapi kalau internet perlahan, tuan-tuan boleh keluar. Just tekan just leave the call lah, jangan tekan end call. Nanti kita akan tamatkan sesi semua breakout tersebut. So saya biarkan saja. Yang ini saya akan pindahkan pada skrin yang kedua. Macam saya katakan tadi, saya ada 2 skrin. So nanti pelajar akan masuk sini, so kita akan boleh tengok pelajar masuk sebagainya. So sebaik saja tuan-tuan masuk, default dia speaker ni warna hijau. Maksudnya kita akan dengar serentak semua ahli kumpulan bercakap. Bagi contoh, kita akan pantau kat sini, katakanlah pelajar dah masuk dah 4-5 orang. So kita akan dengar cakap. So untuk kita terdengar banyak bisikan halus tersebut, so tuan-tuan tutup dulu speaker tersebut. Tutup yang gambar speaker ini. So kita dengar. Katakanlah kita pergi kepada kumpulan 1. Kalau menarik kat sini, bila tuan-tuan tengok kat sini ada kumpulan 1. So bagi contoh, tuan-tuan nak pergi semak kumpulan ini. Di sini tuan-tuan perlu tekan butang ini untuk mendengar dan juga bercakap. Okey, tuan-tuan bercakap lah macam biasa. Wahai murid-murid, dah cukup ahli kumpulan. Okey, saya guna awak bincang sebagainya. Buat aktiviti dalam masa 10 minit. Nanti cikgu akan tinggalkan kelas awak, cikgu akan pergi kelas lain. Sebenarnya kita tak tinggal. Kita just tutup tutup kamera. Kita pergi kat sini. Yang kedua pula. Okey, bila kita tengok di atas ni kumpulan kedua. Okey, so saya buka speaker, saya bercakap. Begitulah seterusnya sampailah habis ke semua kumpulan. Okey, jadi apa yang menariknya, tuan-tuan boleh melihat 5 meet di dalam paparan tuan-tuan ini. Bermaksud satu meet utama yang kita galakkan pelajar tinggalkan meet tersebut dulu, tapi kita sebagai host kita kena stay kat situ lah. Sebab kita nak panggil balik budak masuk, sebab kita nak kawal admin sebagainya lah. Yang kedua, paparan skrin tuan-tuan. Tuan-tuan ada 4 monitor yang tuan-tuan boleh tengok pelajar buat apa aktivitinya. Okey, kat situlah peranannya yang dinamakan breakout rooms. Okey, so dia pecah ke kawasan. So kita boleh mantau, kita boleh lihat dan kita boleh manage. Okey, jadi itu saja tutorial saya kali ini. InsyaAllah saya akan tambahkan nanti yang satu lagi, macam mana kita boleh guna function-function lain di dalam breakout room ini dan kita gabungkan. Sebenarnya boleh bergabung dan pecahkan. Okay? Jadi itu saja tutorial saya pada kali ini. Bye bye. Assalamualaikum.